ada Kak Liza dah beri Imah balik. Imah bersuara sebaik saja aku duduk di kerusi setelah aku balik dari stor barangan. Patutlah Kak nampak mata Imah merah dan meraih. Okey, take care. Jumpa esok tau. Jangan ponteng pula. Jawab ku ringkas sambil jari jemari aku likat masukkan komponen barang pada papan PCB. Anak mataku melirik ke arah Imah. Imah hanya mengangguk sambil dihadiahkan sekuntum senyuman buatku. Sebaik saja kelibat Imah hilang dari pandangan mataku, tiba-tiba hati aku terdetik. Betul ke Imah ni tak sihat? Ke dia sengaja cari alasan tidak mahu kerja lebih masa? Pagi tadi aku tengok Imah okey je. Masa makan tengah hari tadi pun berselera je. Tahu-tahu sebaik saja Kak Liza dan leader umum petang ni kena OT sampai 7 malam, air muka Imah pun macam cuak je. Aku bukannya apa. Sejak Imah masuk kerja dalam kumpulan aku 3 bulan yang lalu, sedikit sebanyak aku sedia maklum dengan sikap Imah. Imah duduk bersebelahan dengan aku. Biasalah, pekerja kilang ni. Kalau berborak, perlahan memang perkara biasa. Janji tangan dan mata tak henti buat kerja, memang tak jadi kesalahan pun. Imah pula pekerja baru. Jadi, macam wartawan lah aku soal dia. Dari kisah dia, keluarganya, sampailah akademiknya. Semua dalam genggaman tangan aku. Masuk bulan kedua Imah bekerja, kami semakin akrab dan rapat. Aku sudah banyak kali pergi ke rumah Imah di Kampung Pancur Pekan. Begitu juga dengan Imah, selalu gak tidur rumah aku bila kami sama-sama balik dari kerja. Kilang estate tempat aku bekerja tu taklah jauh sangat dari rumah aku. Aku masih ingat lagi, hari tu hari pertama Imah tidur di rumah aku. Borak punya borak, sambil berbaring atas katil. Aku ni punyalah sedap bercerita, itu ini. Imah senyap je. Tahu-tahu aku cakap sorang-sorang. Cis, tak guna Imah ni. Rupanya dia dah sampai Temerloh. Aku pun bingkas bangun lalu padamkan lampu bilik. Aku ni tidur suka dalam gelap. Kalau terang, memang tak boleh tidur. Imah melatihku, mekarlah selalu. Bercahayalah hidupku, dek sinar kasihmu. Imah melatihku, mewangi selalu. Terasa keindahan dunia, kau dan aku. Imah yang ayu, ku sangat sayang padamu. Berat rasaku berjauhan darimu. Imah melatihku, wajahmu selalu bermain dalam tidurku. Imah, kau ku rindu. Imah melatihku, mewangi selalu. Terasa keindahan dunia, kau dan aku. Imah yang ayu, ku sangat sayang padamu.
Terkejut aku bila terdengar suara pekikan orang panggil mak tiba-tiba. Suara tu menangis seperti orang dalam ketakutan. Gelap! Gelap! Mak, gelap! Imah? Imah, kenapa ni? Aku bersuara sambil tangan aku meraba-raba cari Imah. Gelap! Gelap! Aku terus bangun meluru ke arah suis lampu. Sebaik saja lampu terang, aku tengok Imah duduk meratip badan dia goyang ke depan ke belakang tak keruan. Nampak penakut sungguh Imah masa tu. Akak Nurul, kenapa akak tutup lampu? Tiba-tiba Imah bersuara. Lega aku bila dengar suara Imah. Aku dah mula rasa seram. Kok Imah bersuara macam suara hantu ke? Apa ke? Macam orang kena rasuk ke kan? Wih, syukurlah Imah bukan bertukar jadi hantu. Akak minta maaf tau. Akak tak tahu Imah tak boleh tidur dalam gelap. Nak gugur jantung akak ni tahu bila dengar suara Imah menjerit tadi. Suspen gila, kataku berseloroh. Akak ni tak baik kata Imah hantu tau. Orang nak tidur ni mengantuk. Imah bersuara lagi seperti orang merajuk sambil tarik selimut. Kemudian aku dan Imah merebahkan badan ke tilam semula. Aku tak pasti masa tu pukul berapa. Puaskah aku lelapkan mata untuk tidur semula. Tambah pula lampu terang benderang lagi. Memang payahlah mata nak lelap. Budak Imah kat sebelah aku dah lama hanyut. Sedaplah dia tidur dalam terang. Aku juga yang sakit. Terkontang-kanting, mata terkebil-kebil mengantuk. Pagi tu aku tak sedar pun azan subuh. Tahu-tahu dengar suara mak kejutkan kami bangun solat sambil ketuk-ketuk pintu bilik. Ketika aku, mak dan Imah bersarapan, tiba-tiba mak bertanya, "Siapa yang mengigau semalam? Dengar suara orang menjerit." Dalam tergelak, aku cakap, "Imah ni menjerit, terkejut lampu padam. Dia takut gelap. Imah ni budak lagi mak, umur baru 16 tahun. Sejak kecil tak suka tidur dalam gelap. Selalu menangis takut." Mak hanya tersenyum bila mendengar penjelasan aku. Imah ni sebenarnya budak baik, tapi dia ada sikap pelik sikit. Kalau katanya A, maka kita kena akur dengan apa yang dikatakannya. Biarpun kadang apa yang difikirkannya tidak masuk akal. Contohnya, di usia 16 tahun patutnya orang sebaya dia masih di bangku sekolah. Atau kalau tak lulus SRP pun boleh mengulang semula. Tapi Imah ni, dia kata dia demam masa SRP. Jadi terus berhenti sekolah. Katanya lagi, orang perempuan tak payah nak sekolah tinggi sebab nanti kahwin suami yang tanggung. Aduhai, nak tergelak aku dibuatnya. Pelik, memang pelik. Sebab itulah aku macam tertanya-tanya dan tak percaya betul ke Imah ni sakit. Jangan-jangan dia malas OT. Ya, ubat angin minyak cap kapak. Itulah selalu senjata Imah gunakan kalau dia nak suruh orang percaya dia tak sihat. Mula-mula Imah akan cakap dia pening kepala. Kemudian dia akan sapuk dekat dahi. Dan biasalah, minyak cap kapak tu kan pedih bila terkena mata. Dan mata jadi merah menyala. Hanya berlakon buat lemah sikit, dah gaya macam orang sakit. Aku bukannya cerita kosong. Imah sendiri yang mengaku kat aku. Kalau dia nak menipu tak sihat, tekniknya inilah dia selalu praktikkan dan gunakan. Hai Imah. Sedang aku mengorak langkah ke pantai yang sepi. Buih-buih ombak menyimbah ke kakiku. Bayu-bayu bertiupan membelai rambutku, seolah ia mengerti hatiku. Sememangnya aku terluka denganmu, tersinggungku oleh sikapmu. Kalau begitu caramu berderai hati, haruskah aku menunggu lagi? Namun ku akan cuba menghadapi segala dugaan bersama. Ku menyangka cukup kita bercinta, rupanya pahit bila kecewa. Kalau begitu caramu biar ku pergi, tiada guna mengharap
Tunggu esok. Esoknya, sebaik saja aku nampak Imah, aku tersenyum sendiri. Lalu aku menyapa Imah. Cepatnya baik demam ke demam trik-trik? Sambil ketawa, Imah berkata, tak baik tu Kak Nurul cakap macam tu. Kemudian kami sama-sama ketawa terbahak-bahak. Testi, Imah bisik kat aku. Apa tu? Aku bertanya. Tahu sama tahu, jawab Imah selamba. Sahlah Imah menipu demam semata-mata tak nak ambil OT semalam. Sebenarnya banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lucu, yang sedih kami lalui bersama-sama. Segala kenangan di sekitar tahun 1987 sampai awal tahun 1989 tersimpan kemas dalam lipatan sejarah hidupku. Hubungan aku dengan Imah mula renggang apabila aku bertukar kerja ke estet Kuantan pada tahun 1990. Tahun 1993, aku dan suami berpindah dari Kuantan ke Keluang Johor. Dalam tahun 96, aku pergi ke rumah Mak Imah. Itulah buat pertama kalinya aku berjumpa dengan Imah setelah aku berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Kami berhubungan semula melalui telefon. 2 tahun berikutnya, Mak Imah meninggal dunia dan aku pula baru beberapa bulan melahirkan anak yang ketiga. Aku pergi ke rumah Mak Imah untuk tengok keadaan Imah. Puas aku memanggil Imah tapi tiada orang pun. Pelik aku. Kipas siling berputar regat. Kalau tak ada orang, takkan kipas terpasang kan? Suami aku syak, Imah ada dalam rumah tu, tapi dia tak nak jumpa aku. Aku macam tak percaya je. Sampai hati Imah buat aku macam ni. Ketika suami aku hidupkan enjin kereta, tiba-tiba aku nampak seorang perempuan yang sedang mengangkat kain jemuran di ampaian. Rumah perempuan tua itu hanya selang 2 baris dari rumah Imah. Aku pergi menghampiri kakak tu. Kakak tu kata, Imah memang ada dalam rumah tu. Sejak mak dia meninggal, Imah yang duduk di rumah maknya tu. Jadi memang benarlah Imah tak nak jumpa aku. Dalam keadaan sedih, aku meninggalkan rumah Imah dengan berat hati. Anak aku yang nombor 3 tu sekarang sudah berusia 23 tahun. Aku tak tahu sama ada kebetulan ke apa. Yang pasti, anak aku ni ketika dia masih kecil memang suka tidur pasang lampu juga. Hingga ke hari ini dah berjanggut pun, lampu juga sentiasa menyala menemani dia tidur setiap hari. Tak sangka aku. Terkadang aku rasa nak suka pun ada. Terkadang aku rasa sedih pun ada. Bila aku kenang-kenangkan semua ini asam garam kehidupan. Tak semua yang kita hendak kita akan dapat. Aku sedar semua ini sudah ketentuan darinya. Aku pula lebih selesa menetap di raut tanah kelahiran suamiku yang tercinta. Jiwa dan hatiku lebih tenang di sini. Tak sudah kau sangka melepaskan kau pergi. Hati yang meronta, hampa kecewa. Ku tekad sembunyikannya dari pandanganmu. Aku rela